إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين. آمين يا رب العالمين. وبعد فهذه رسالة في الفن التوحيدي جمعتها من عدة كتب معتبرة أخذت من رياضها فواكه سهية ومن حياضها جواهر مفتخرة. Itu dah, betul? Ke sebelum tu lagi? Betul? Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa ba'du fa hadhihi risalatun fi fanni at-tauhid جمعتها من عدة كتب معتبرة أخذت من رياضها فواكه سهية ومن حياضها جواهر مفتخرة. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada itu katanya, kemudian dari itu, kemudian daripada kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian daripada membaca Alhamdulillah, kemudian daripada membaca selawat atas Nabi, atas sahabat dia, dan atas keluarga dia, dan sekalian yang mengikut akan dia. Lepas habis itu, maka ini risalah pada bicara ilmu tauhid. Ini dekat tangan kita ni, risalah tu, satu risalah. Pada ilmu tauhid, pada membicarakan ilmu tauhid, kata dia. Risalah-risalah. Pasal kita makna apa? Wallahu alam. Wallahu alam lagi. Beberapa helaian kertas yang diisi dalamnya maklumat-maklumat penting. Risalah. Terbaik. Wallahu alam. Berapa lain? Tak ni. 28 muka surat saja. 28 muka surat saja. Allah alam. Pada bicara ilmu tauhid, pada bicara ilmu mengesakan akan Allah Ta'ala. Baik. Aku himpunkan dia kan risalah ini daripada beberapa kitab yang diiktibarkan. Aku ambil daripada segala kebunnya akan buah-buahan yang diinginkan, dan daripada beberapa lautnya akan beberapa permata yang megah, kata dia. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, aku himpunkan dia. Ni panggil aman orang dulu. Kitab ni bukan dikalang dengan ilmu dia, tapi dia ambil daripada kitab-kitab yang lain. Itu makna himpun. Aku himpunkan akan dia, kata dia. Daripada kitab yang diiktibarkan. Kitab yang diiktibarkan. Apa makna kitab yang diiktibar? Kitab yang sering dibaca oleh orang. Kitab yang sentiasa dibaca oleh orang. Kita pergi ke Indonesia,
Tanya kitab ni, ada jual di sini. Dan ada banyak pondok-pondok di sini baca kitab ini. Itu iktibar maknanya. Pergi ke Thailand, wow, kitab ini masyhur. Sini semua kedai-kedai semua ada, kedai kampung ada. Itu iktibar. Semua orang tahu. Itu makna iktibar. Dibaca, ditutur akan dia. Itu makna. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala baik. Kata pengarang kita, aku ambil daripada segala kebunnya, kebun kitab-kitab. Kitab diserupakan dengan kebun. Kitab serupakan dengan kebun. Dipanggil musyabbah bih. Diserupakan kitab dengan kebun. Pada pihak mana? Pada pihak hissi, zahirnya. Kita masuk kebun, kita ambil benda yang best saja. Yang berfaedah saja. Yang tak berfaedah kita buang, tinggalkan. Begitu juga dalam kitab, kita ambil masalah-masalah yang berfaedah saja, yang penting saja. Yang tak penting kita tinggalkan. Buah rambutan kita ambil, durian kita ambil, buah asam glugus tinggal, jarang pakai. Contohnya begitu. Wallahu a'lam. Petai pun belasal juga. Pakai lalu jangan. Dia ambil apa yang penting saja. Segala kebunnya, yang kebun bagi kitab buah-buahan tadi, akan buah-buahannya. Buah-buahan tu pula yang diinginkan dan diinginkan. Satu tasbih. Dan daripada beberapa lautnya diserupakan kita dengan laut. Pada besar isi dalam dia. Banyak perkara-perkara penting dalam laut. Macam tu dalam kitab-kitab yang banyak ni, banyak perkara-perkara penting. Tapi aku himpun, aku ambil akan beberapa permata yang megah saja. Permata yang tak megah, aku tak nak ambil dah. Yang permata megah-megah saja. Hebat ni. Kita ambil. Tak nak kita. Dia panggil tasbih. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seperti mana memujuk hati manusia nak kepada permata. Bekerja dari pagi sampai petang. Matlamat dia beli permata je. Lepas tu habis duitnya. Habis itu juga dengan orang yang minat kepada agama. Dia cari kitab yang isi dia cukup penting, cukup berharga. Itu dia serupakan. Supaya manusia ada minat isi. Minat yang bangsa zahir dan minat yang bangsa batin. Macam Allah buat dalam Quran banyak perbandingan. Hal adullukum ala tijaratin. Adakah kamu mahu aku tunjuk akan kamu satu perniagaan? Perniagaan ni confirm kata Allah, tunjikum min azabin alim. Confirm kata Allah, menyelamatkan kamu daripada kebinasaan dan kerosakan dan kehancuran. Kenapa Allah kata perniagaan? Sebab hati manusia, walaupun dia tak pandai berniaga, sebut saja bisnes, kau tengok kan. Entah tak meja, dah kopi kan. Waktu tak tahu untung ke apa tu? Rugi juga. Pernah hamba di azam juga, kan? Tapi bila bincang bisnes, Masya Allah, semangat dia, Allahu Akbar, kan? Jadi Allah Ta'ala bandingkan manusia. Macam mana kita minat bincang perkara perniagaan, begitu juga kita minat bincang perkara agama. Dan perbincangan agama yang kita nak bawa ini, confirm kata Allah, memberi keuntungan dunia dan keuntungan di akhirat. Baik. Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidat haqqi saniyatul lam'ani sunniyatul i'tiqadi wa qa'idatul rushdin taskunu baital imani u'izaha bihi ta'ala min syaitanil intiqam. Kata musanif kita rahimahullahu ta'ala, maka datang ia risalah ini datang dengan kepujian. Datang dengan kepujian. Datang akan akidah yang sebenar. Itu maf'ul bagi datang ia risalah ini datang dengan akan akidah yang sebenar. Akidah yang sebenar. Apa mana akidah yang sebenar? Tafsir. Yang elok cahayanya. Yang elok cahayanya. Allahu a'lam. Nanti kita akan bincang tengok bagaimana beza antara akidah Asy'ariyah dengan akidah yang lain. Akidah Asy'ariyah beza. Kalau bab kenabian, ada saja perkara yang datang kepada kita, sama ada pada khabar mutawatir atau khabar dhaif atau khabar
atau Al-Quran, tu yang zahirnya, tu dia menceritakan tentang ketidakpatutan Nabi atau ayah Nabi, maka di sisi Asy'ariyah wajib takwil. Wajib takwil. Mazhab lain dah. Bapa Nabi pun dia cerita, tak ada masalah. Nabi pun dia cerita, tak ada masalah. Apa-apa lagi Nabi-Nabi lain, tak ada masalah nak cerita, tak ada masalah. Ada Asy'ariyah tak boleh. Wajib maknanya haram. Adakah wajib bil syar'i? Haram. Kalau wajib bil akli, kufur. Itu beza. Sebab tu dia penting kita baca wajib akli. Wajib akli, perbezaan dia. Jadi kalau kita tak tahu, kufur. Wajib syar'i, kalau kita tak tahu, dia panggil haram, berdosa. Itu beza wajib akli. Yang wajib syar'i nanti belakang dibincangkan insya-Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang sebenar, yang elok cahayanya, itu yang elok cahayanya, lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah, yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Semoga mengaku ahli sunnah, masya-Allah. Semoga mengaku ahli sunnah. Mu'tazilah pun kata ahli sunnah. Jabariyah pun kata ahli sunnah. Allahu akbar. Semua mazhab sesat dalam dunia Islam semua kata ahli sunnah. Orientalis barat pun kata ahli sunnah. Pada argumen dengan semua. Tetapi ahli sunnah bukan datang daripada pengakuan, datang daripada faham, reti kita mengesahkan ketuhanan tanpa merosakkan mana-mana akidah. Dengan ilmu dan dalil yang kuat, itu dia panggil, itu dia panggil akidah, i'tiqad ahli sunnah. Baik. Dan ketetapan penunjuk yang diam, ketetapan penunjuk yang diam pada hati, yang diam ini panggil istilah tasawuf. Tasawuf panggil diam maknanya tetap dalam hati kita. Diam maknanya tetap. Apa makna tetap? Maknanya tiap-tiap akidah kita mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil, dia tak tetap. Besok orang hujah kita, tak dapat lawan. Kita pun dengar hujah dia. Boleh jadi ke? Kita ya juga ya. Kita dah mula kena kabut. Itu dia panggil tak tetap. Kerana ketiadaan dalil. Kita tahu Tuhan ada. Apa dalilnya? Kita tak tahu. Dia pecah kepada berapa? Kepada 4 nama. Satunya pecah 2. Yang kedua pecah 1. Satu. Jadi semua 5. Nanti akan dibincang insya-Allah. Kalau sempat, kita lihat macam mana malam ni baik. Ketetapan penunjuk yang diam, yakni yang tetap pada hati zaraf, dalam hati orang yang mukmin, dalam hati orang yang mukmin. Mukmin sifat dia, iman bendanya. Bila dia buat kerja-kerja iman tadi tu, maka dia panggil dia mukmin. Kerana mukmin sifatun fi'liyatun, sifat yang melekatkan nama mukmin pada pembuatnya, atau panggil sifatun fi'liyatun, dia panggil mukmin. Jadi nak mendapatkan gelaran mukmin, dia mesti allazina amanu, orang yang buat kerja-kerja iman. Tapi orang yang buat kerja-kerja iman belum tentu dia mukmin. Kerana banyak orang buat kerja-kerja iman kafir. Tolong orang, itu kerja orang mukmin. Tapi oleh kerana dia tolong kerana matlamat nama, ataupun ada keuntungan dunia dan sebagainya, itu bukan mukmin. Orang kafir jalan-jalan tengok ada orang aksiden, dia berhenti, dia tolong, dia bawa pergi hospital. Kerja mukmin. Orang Melayu Muslim, kata dia Islam, mukmin, tengok orang aksiden, ambil juga, bawa pergi hospital, tolong, kerja mukmin. Lepas tolong, kita pun tengok, tu, okey lah encik ya, saya balik. Dia tanya, kau siapa? Saya tadilah tolong bawa encik pergi hospital semua ni. Yang susah tolong aku apa pasal? Pengajar kau, pergi berambut. Apa kita jawab? Kalau orang kafir apa jawab? Silakan ini orang. Orang sudah tolong sama dia pun dia buat itu macam juga. Langsung tak ada adab ini orang. Kurang ajar. Orang Melayu pun jawab ke mana? Bagi lu.
Lupa dia sini tadi tu. Apa mana mukmin dia? Orang mukmin dia tolong orang marah. Alhamdulillah. Kenapa dia alhamdulillah? Sebab dia dibayar oleh Allah, bukan dibayar oleh orang tu. Itu dia mukmin. Betul Allah kata allazina amanu. Orang yang buat kerja iman, belum tentu lagi dia beriman. Nak membuktikan dia beriman, kutiba alaikumusiyam. Tu dia. Contoh, mudah-mudahlah. Yang payah saya buat sendiri tau. Saya buat yang mudah saja. Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Aku lindungkan dia kan risalah ini. Jumlah doa ayat. Dia panggil jumlah ni khabariyatul lafzan insya'iyatan maknan. Lepas kita jumpa kawan kita kata kemat kan balik dulu mudah-mudahan selamat sihat. Itu dipanggil doa. Maknanya mudah-mudahan maknanya Allahumma sallimhu wa afihu. Itu maknanya bahasa Arab. Radhiyallahu an bermakna doa Allah mardi anhu. Karamallahu wajha doa maknanya Allah akrim wajha. Cuma karamallahu wajha dibina oleh Syiah. Radhiyallahu an dibina oleh ahli sunnah. Kenapakah Syiah kata Ali karamallahu wajha? Kerana Ali tidak pernah kufur sejak daripada kecilnya. Dia beriman dengan Nabi pada ketika umurnya 10 tahun, belum balik lagi. Sebab tu dia buat karamallahu wajha. Makna Allahu akrim wajha. Oleh kerana dia kandungan doa ayah tak merosakkan akidah dan iman, maka boleh kita pakai. Tapi asal penciptaan tu yang membuat doa itu ialah buat Syiah. Ya Allah muliakan zat Ali. Nanya, itu tak salah. Kalau merosakkan akidah tak boleh. Seperti mana Syiah yang melampau. Dia kata Ali alaihi salam bersama dengan Nabi pula. Nanya. Ada pun ahli sunnah dengan radhiyallahu an. Kenapa radhiyallahu an? Apa dalil dia? Dalam suratul Bayyinah ayat yang akhir radhiyallahu anhum wa radhu'an. Sebab itulah golongan sahabat Nabi digelarkan sebagai radhiyallahu an kerana mereka redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah pada dia. Tak ada bangkang langsung. Kita pergi jihad, jom. Tak ada. Insya-Allah tak ada. Kita insya-Allah ingat. Pergi dulu, jangan sampai dah. Tu. Orang dah balik, Allah aku baru nak pergi kau balik dah. Tu orang kita. Ingat. Sahabat Nabi dah zoom. Ada banyak dah. Allah a'lam. Atau Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an bermakna Allahumma radhi anhum. Ya Allah, redha daripada mereka itu. Sebab dia panggil radhiyallahu an. Qala mu'allif rahimahullah di situ ni, aku lindungkan dia akan risalah ini dengan Allah Taala, dengan pertolongan Allah Taala daripada i'tirad, daripada bangkangan. I'tirad bangkang. Ada orang bangkang, kitab ni tak betul. Kitab ni tak betul ni. Salah. Ada sebagainya. Dia lindung tu berada daripada i'tirad. I'tirad tu diserupakan dengan syaitan. Diserupakan dengan syaitan. Sebab syaitan kerjanya bangkang. Bangkang-bangkang ni mana apa? Wallahu a'lam. Dia bangkang ni paling best sekali. Bangkang yang paling baik sekali meragukan akidah orang. Itu yang paling cukup bagus. Kalau kita tekan hina tak bagus. Kita meragukan sudah. Orientalis barat, sistem insial, kita Islam insial, SIS. Sistem insial ada meragukan yang kerja dia. Tapi bila kita ragu, cukup murtad, kufur, tak ada masalah apa. Itu saja matlamat perjuangan dia. Allahu a'lam. Jadi syaitan kerja dia meragukan aja. Syaitan kerja dia waswasah. Nama dia waswas. Kita balik, saya lupa. Waswasah. Nama dia, kerja dia waswas atau terbalik. Namanya waswas, kerjanya waswasah. Nama ragu-ragu dengan kita saja. Wuduk aku tadi kena ke tak kena? Ada. Kita pun kita ambil jalan yakin lah. Ambil wuduk semua dah. Ambil wuduk tu. Lepas tu dia lalaikan kita. Jalan. Tadi kebasuh kaki ke tidak? Sudahnya dia main wuduk saja. Orang dah habis bayar. Contohnya gitu. Kerja dia. Panggil waswasah. Meragukan kita punya ibadat saja. Sudah ada. Dengar? Allah Ta'ala. Nak lawan tak boleh. Sebab dia tak kuat. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Asy'ariyatul masyrabi. Malayuwiyatul ma'arabi.
fasaniyatul ibarati bayaniyatul isyarati, kata dia. Yang dibahasakan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari mazhabnya, Imam Abul Hasan Asy'ari mazhab dia. Tu baik. Lagi kepada Melayu bahasanya, kita ni sesuai dengan bahasa Melayu. Lagi kepada Patani tuturan dia, letak dia, kat mana kata kerja, kat mana kata nama, depan, belakang, kiri, kanan, cara perletakkan kalimah-kalimah tu, dia cara Patani. Kalau cara Melayu, saya makan nasi. Kalau cara Petani, nasi makan saya. Betul macam mana? Jatuhlah contohlah kan. Letak kalimah, kata kerja tu dia, depan belakang. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Lagi kepada kenyataan isyaratnya, mana isyarat? Itu yang menunjukkan tuntutan makna ayat dalam kitab ini cukup mudah dipaham, nyata sungguh. Tidak kepada bahasa-bahasa sastrawan yang tinggi, yang sangat sukar dipaham, yang sangat sukar dipaham, yang sangat sukar dikenali baik. Tunazzalu baina nazairiha manzilatal insani minal aini tufaddalu 'alaiha tafdil al-iqyan 'ala al-lujjai, kata dia. Ditempatikan dia antara segala umpamanya. Ambil kitab, ambil kecil. Risalah Tauhid, contohnya. Usul Tauhid, contohnya. Sirajul Huda, contohnya. Ambillah kitab kecil. Usul Tahqiq, contohnya. Ambil kitab lagi, kumpul. Tengok bandingkan dengan kitab ni. Kandungan dia tengok macam mana. Oh, Masya Allah. Tu. Daripada beberapa risalah yang kecil, ditempatikan dia pada tempat rupa yang di tengah mata, kecil sangat. Inilah paling nipis kita, maknanya. Paling nipis kita. Inilah dia. Kecil tau. Ni kan, susun kereta. Kereta saya paling kecil kepada kancil. Itu begitu kan. Tapi kereta juga. Hanya tu macam begitu kan. Tu baik. Jumpa dengan ni, kita tauhid juga. Tapi kecil, paling nipis sekali aku. Macam dia. Dan dilebihkan dia, kan kitab ini, atas sekaliannya akan sekalian kitab-kitab yang lain. Seperti dilebihkan emas di atas perak. Orang kejar cari emas. Perak kurang, macam tu dia. Perak kurang. Bila begitu, perak dah rampas. Lagi kurang kan, orang cari. Emas dah cari, insyaAllah. Allah Alam, contoh gitulah. Lebih kurang kan. Tu baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Hariyatan bi'ayyuh rasa. Alaiha wa tukhdara biswaida'il fuadi. Haqiqatan bi'an turfa'a ala manassatil tarjihi wal ihtimadi. Sebenar dengan bahawa lobakan atas mendapatnya. Makna patut ada dalam hati kita. Kitab ni ada kat mana dia jual? Siapa tahu tolong belikan? Aku cari-cari tak jumpa. Tu maknanya. Masing-masing sibuk untuk mendapatkan kitab ini. Aku patut sebenar. Tu dia. Lobakan atas mendapatnya. Dan diingatkan segala bicaranya. Ulang baca. Dah faham ulang. Baca ulang. Baca ulang. Baca ulang. Baca ulang. Baca ulang. Lampu pun padam. Kita pun baca. Baca. Lampu pun buka. Wah, dah ingat dah. Ingat. Baca ulang. Jangan niat menghafal. Kalau niat menghafal, kita dibalakan dengan ingat. Mana bila tak ingat, sahaja tu kita peras. Bila kita peras, mana kekuatan kita jadi kurang. Sampai masa kita boring. Naik martabat ball bearing. Terus tak apa. Tinggal. Kita baca ulang. Baca ulang. Baca ulang. Ulang. Tak nak baca, relax. Besok baca lagi ulang. Dia tak adalah dia. Di mana? Tingkat kita baru-baru lah. Dalam lama lain. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Diingatkan segala bicaranya pada mata hati. Pada mata hati. Hati mana mata. Dapat musyabah kepada musyabah juga. Hati yang serupakan dengan mata. Ada mata melihat perkara hissi. Hati melihat perkara maknawi. Kata dia.
Dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan kelebihan. Diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan kelebihan. Pengajangan mana apa? Diangkatkan kitab ini atas pengajangan. Penjangan-jangan mana apa? Orang Selangor panggil apa? Orang Kelantan panggil apa? Pelamin. Pelamin. Orang Kelantan panggil pelamin. Orang petani panggil pengajangan. Dalam Islam pengalamin tak salah. Dalam Islam pengantin dua tak pelamin tak salah. Yang salahnya dipamerkan kepada khalayak ramai. Itu salah, yang bukan mahram. Kalau dia bawa dalam bilik, sewa dewan, besar ni ke atau besar pada ni sekalipun tak ada masalah. Buat pelamin, lepas tu duduk atas pelamin tu. Panggil nenek, panggil entuk, panggil nyang, pak saudara, mak saudara, hak halal tengok. Lepas tu panggil perempuan-perempuan tengok. Jangan tengok sejam dua rugi. 4 bulan 10 hari tengok saja begitu. Tak ada masalah halal. Tak ada haram, tak ada halal. Islam tak kata haram. Yang haramnya pamer. Sebab dalam Islam kita haram melihat ajnabi. Haram dosa kecil. Balik rumah kita, kat bini kita, pandai juga si mamat mencari bini dia. Comel, Masya Allah. Allahu Akbar. Itu dosa besar. Sedap meringan-ringankan dosa kecil namanya. Itu berhak kepada taubat. Allahu Akbar. Kalau orang pelamin tak ada masalah. Ada sekali lu debat enggak? Dia nak debat, kita pun debat lah. Seronok debat ni kadang-kadang. Tapi debat perdana tak nak. Debat biasa tak apa. Debat perdana kan dia panggil sejuta umat, datang 1000 sampai. Tak seronok. Tentu begitu lah kan. Dia kata pelamin ni, dia kata rukun Hindu lah, kita Hindu lah, ambil semua pada Hindu. Siapa kata, kita Hindu, beritahu aku nama dia apa, aku nak baca tengok. Sampai sekarang tak jawab. Itu dia panggil orang bohong. Orang cakap bohong. Kita nak bercakap, nak berhujah kena benar. Macam tahlil. Dia kata apa tahlil ni? Hindu. Ambil daripada Hindu. Tu siapa jawab? Senang ya. Kitab tu apa? Kitab Hindu ada kat dalam kitab Hindu ada tak benda tu? Amalan tahlil tu. Kalau Hindu saya nak tanya kitab apa? Bagi dekat saya nak baca. Sampai sekarang tak jawab. Dah 10 tahun lebih dah tak jawab lagi. Ada banyak orang bohong ya. Jangan orang tu baca Hindu kat menjadi wallahu alam kan. Kita baca Muslim lain dia baca Hindu. Wallahu alam ta'ala. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Itu dipanggil pengajangan kelebihan. Dipanggil nas. Bahasa Arab pelamin tu dipanggil nas. Dalam nas ada dua. Yang pertama mantuk, yang keduanya dalil. Yang pertama mantuk, itu dipanggil nas. Yang kedua dipanggil dalil. Mafahil, itu dalil. Nas qala Allah Ta'ala. Nas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita apa yang kita baca dipanggil mantuk. Apa yang kita faham daripada kita baca dipanggil dalil. Dalam satu nas ada dua dalil, dua kaedah untuk ambil semua hukum. Tak begitu ke? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah dah kan mudah-mudahan. Kalau semua dah tahu, nanti ustaz tak nak mengajar pula ni. Semua dah boleh mengajar dah. Wallahu a'lam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang akan kamu orang fasik, itu mantuk. Fatabayyanu, maka kamu minta daripada mereka itu bukti dan dalil. Mafhum dia, dalil dia pula. In ja'akum salihun binaba'in. Jika datang akan kamu orang yang salih, atau mafhum khalafah. Daripada mantuk fasik. La tahtaj ilal bayan. Itu maksud. Firman Allah Ta'ala Nabi Ibrahim lepas buat Kaabah, ini ja'iluka linnasi imama. Aku nak jadikan akan kau wahai Ibrahim imam, pemimpin. Kata Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim sempat minta tambahan subsidi. Ma min dzurriyyati, daripada keturunan aku. Allah kata la yanalu ahli zalimin. Tidak mencapai tidak mencapaikan akan nantikan ini mereka-mereka yang zalim. Mafhum itu zalim mantuk. Orang zalim tidak ada kelayakan dalam Islam menjadi pemimpin. Tak ada kelayakan untuk sen pun tak ada dalam Islam. Reject dengan sendirinya.
Dalam Islam ada dua mahkamah. Mahkamah mazalim. Mahkamah mazalim untuk pemimpin. Satu kali dia buat kezaliman, mahkamah sabitkan kezaliman dia, gugur dari kepimpinan. Tak layak lagi pimpin. Berapa tahun taubat, baru boleh pimpin balik. Pemerintahan Islam. Ini macam-macam zalim dah. Masya Allah. Muka langsung tak ada mesra lah. Allahu Akbar. Tu boleh jadi pemimpin juga. Cantik muka aku. Tak boleh. Salah dalam Islam. Syarat-syarat kepimpinan berapa? Syarat melayakkan nantikan pemimpin. Tak boleh. Itu Allah kata, la yanalu ahli zalimin. Baik mafhum, dalil, mukhalafah. Maknanya orang zalim tak boleh. Tapi kalau orang saleh, itu dia boleh. Wallahu a'lam. Dalam Quran Tuhan kata, la taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata bagi kedua ibu kamu Allah tak larang sepak. Allah tak larang pukul mak. Allah tak larang sepak mak. Boleh ke? Mana ada hadis barang siapa terbeling mak dia dosa besar masuk neraka? Mana tak ada. Aku dia panggil mentok. Baik, mafhum daripada menyakitkan hati. Pukul lebih menyakitkan hati daripada maka haram pukul. Itu dia panggil mafhum, dalil. Adapun kalau mentok tak dia panggil. Itu nas dia panggil. Jadi kitab ini seolah menjadi nas. Orang tanya apa dalil dia, tunjukkan kitab ni. Senyap dia. Zaman dulu, zaman sekarang dah ada dah. Habis. Buat masa sekarang dah. Tak ada action. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Itu dia panggil, diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan kelebihan. Ke atas pengajangan kelebihan. Apa dia? Pelamin. Sebab apa? Sebab bila ada pengantin atau pelamin, semua mata nak tengok. Orang tengah buat kerja dekat dapur pun tinggal nak tengok pengantin tu pelamin. Apa dia panggil? Arab panggil pelamin, orang Melayu panggil pelamin, orang Arab panggil nas. Nun sad nas. Arab panggil nas, Melayu panggil pelamin, orang Thailand panggil, petani panggil pengajangan. Tu baik. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Arab panggil apa? Orang Arab panggil apa? Arash. Dia panggil arshu. Sekarang panggil arshu. Arab di mana pelamin lah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala baik. Dan dipegang dengan dia. Ini pegang dengan hati ni, bukan pegang dengan mulut, pegang dengan hati. Sebab dia i'tiqad, perkara i'tiqad. Baik. Diperpegangkan dengan dia, yang ni pegang dengan hati. Baik. Ada panggil tarjih tak tu? Dia tak terjemah mana tarjih? Baru diangkatkan akan dia bi'an turfa'a ala manassah penganjangan. Kelebihan dia tak sebut sini. Adakah tarjih, kelebihan dan tarjih wallahu a'lam. Tarjih paling susah sekali mengaji. Paling susah mengaji tarjih. Tarjih dipecah dua. Ada tarjih sanad, ada tarjih matan. Tarjih sanad 12, tarjih matan 11. Dalam kitab Lumat bagi Imam Abi Isa Asy-Syirazi. Tarjih matan. Kita baca hadis Nabi juga Bukhari. Kita baca hadis Nabi juga Abi Daud. Tiba-tiba banyak ulama pakai Abi Daud tak pakai Bukhari. Kenapa? Tu dia tarjih matan, dia tarjih sanad. Walaupun dalam hadis Abi Daud hasan, tetapi dari segi tarjih sanad kuat. Pendalilan daripada Bukhari contohnya begitu. Atau lembab pendalilan lah. Dia kena mengaji kitab tarjih, tarjihul sanad wa tarjihul matan. Contohnya macam hadis yang datang daripada Imam Malik. Dia mengaji dengan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Di mana hadis yang datang daripada Sufyan Ibn Uyainah, muhaddisin Makkah, guru Imam Syafi'i. Tapi dia mengaji dengan Sufyan Ats-Tsauri contohnya. Jadi bila berlaga lapas, makna ataupun lapasnya, hukumnya satu, tapi lapasnya berbeza. Imam Malik dengan Sufyan Ibn Uyainah, saudara nak pakai hadis mana? Hadis Nabi pakai lah kan, boleh apa lah kan. Gitu kalau kita, ni Bukhari ni Muslim ni. Ada, ahli fiqh ada. Akan tengok siapa perawi hadis. Kalau Imam Syafi'i dia akan pakai riwayat Imam Malik, dia tak pakai Imam Sufyan Ibn Uyainah. Sekalipun Imam Ibn Uyainah itu muhaddisin Makkah sahih. Kenapa? Sebab Sufyan Ibn Uyainah ketika mengaji dengan Sufyan Ats-Tsauri, dia belum balik lagi.
Imam Malik masa mengaji dengan Sufyan bin Tsauri umurnya sudah lebih 20 tahun. Mana orang yang sudah lebih 20 tahun sudah balik, dia lebih mengamat-amati lafaz hadis daripada orang belum balik. Macam anak kita mengaji, dengan kita adalah banyak lagi dia ingat. Ikut semayang dia ingat. Ingat? Wuduk semua dia ingat. Doa itu ingat, doa lain ingat. Tapi semayang main-main. Itu dia. Kaedah dengan tarjih sana. Belum tarjih hormatan lagi. Allah malam saya dah. Jangan nak main kita pergi usulul fiqh. Lepas kaedah tarjih sudah akhir sekali dah. Pertama sekali kita kena mengaji kena lafaz. Kenapa di antara lafaz lagu ni ada tak makna hakikat atau makna majaz? Letih. Baca kitab siap sudah senang lah. Pergi nak pergi pasar, beratur, nak cari parking kereta pun susah tak mampu. Punya banyak orang parking kereta. Lepas parking kereta pula pergi cari kedai, tanya, ni sayur berapa? Lepas cari sayur pula lagi, pergi balik rumah. Berjumpa jam lagi pula lagi. Masya Allah. Pukul 2 petang baru boleh makan. Kita pergi kedai makan, sampai sejam, habis. Sampai nak bangun pun tak boleh jangan. Makan kenyang. Wallahu a'lam. Betul orang yang tak cukup kelayakan, tak pandai masak, bukan chief one. Dia tunjuk pandai. Tu kita boleh makan. Cakap dia sedap. Kita dia bagus. Bila makan, masin, payah, meleset, macam-macam. Ingat? Wallahu a'lam. Sebab dia cakap dia pandai masak, pun tak ada masak. Sayur pun tak nak beli. Allahu akbar. Orang beli RM1 sekilo, dia RM20 sekilo. Kan dah rugi. Wallahu a'lam. Itulah peran audit negara. Wallahu a'lam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. وَسَمَّيْتُهَا فَرِيدَةَ الْفَرَائِضِ بِعِلْمِ الْعَقَائِدِ. Dan hamba namakan risalah ini Faridatul Faraid, satu mutiara indah daripada beberapa mutiara indah. Itu nama kenapa? Dalamnya ada banyak mutiara dalam ni. Ikut mazhab Abu Hasan Asy'ari 13 mutiara indah. Nanya, cakap satu indah belaka. Nanya. Dan sebab tak namakan Faridatul Faraid, satu mutiara daripada beberapa mutiara indah. Mutiara-mutiara ni benda apa sahaja? Mutiara-mutiara ni benda apa? Air hujan. Kita bincang dulu kan? Air hujan. Diambil oleh tiram. Hujan yang pertama tu. Satu daripada kelebihan dan makhluk Allah ni ada dia punya individu, dia punya cara-cara tersendiri. Dia nak hujan je dia tahu dah, dia pernah air satu permukaan air. Dia tunggu je. Titik yang pertama sekali biasanya. Kalau lepas titik yang kedua tu mungkin harga satu rantai tu dalam RM10 dia jual kan. Itu mutiara murah lah. Mahal tu titik pertama tu. Dia simpan berapa bulan jadi mutiara. Nanya, wallahualam. Dekat mana dapat mutiara ni? Tu, dekat pertemuan antara dua lautan. Hak Sabah tu dah bela punya. Lepas tu kurang bagus. Kalau antara dua lautan pertemuan tu mahal. 1 juta, 72 juta aja yang mana seperti contohnya gitu lah kan. Wallahualam. Dalam Quran sebut apa dia? Marajal bakhrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dia tempat pertemuan antara dua tu, lautan. Kawasan ni tempat tubiknya mutiara. Lu'lu' wal marjan kata Allah Ta'ala. Ni kan, kawasan ni banyak tapi tak boleh. Tak cukup syarat. Laut dia kotor, tiram dia tak dapat nak berfungsi baik. Pergi laut tengah, tempat kawasan air berubah. 30 meter nampak dasar, 40 meter nampak dasar. Nampak ikan kan. Tu tempat tu jadi tiram dia semua. Powerful, Power Ranger, Allah Allah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala dan nama-namakan dia Faridatul Faraid pada bicara ilmu aqaid. Wa 'ala Allah ta'ala a'tamidu wa min fadlihi astamidu kata dia. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, dan daripada limpah kurnia Allah aku menuntuti pertambahan. Masya-Allah. Habis saya kata ni mukadimah, kepada habis mukadimah insya-Allah Itu mudah-mudah baca. Kalau raja baca tak habis lagi mukadimah tu. Ni curi-curi tulang sikit. Dia mukadimah lama. Biasanya orang main mukadimah dekat sebulan. Kalau satu hari ulang setengah jam, 1 jam, 1 jam, sebulan. 30 jam main mukadimah.
Setengah tubuh kita tu duk mengajar satu kalimah, satu lagi yang mengajar. Mukadimah, kalimah sebutir. Satu hari duk mengajar sebutir. Allahu Akbar. Bukan cakap boring lagi, naik ball bearing kan. Qala Mu'alif rahimahullahu ta'ala. Baru nak masuk ni. Bermula ilmu tauhid itu. Apa dia ilmu tauhid? Ibaratun, yang dituturkan ataupun nama. Ibarat, nama yang dituturkan daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama. Kerana iktikad kita ada banyak. Ada iktikad bangsa agama, ada iktikad bangsa adat. Jangan kita bakar tangan, bukan meletup kan. Adatnya kalau kena api melecuk. Kalau kita buat macam wajib pula. Jangan. Kenapa? Itu iktikad nama dia. Cepat. Nanti demam tu, hujan tu, masuk. Kita pada adatnya hujan, demam. Itu pakai akidah yang bersangkut dengan adat, yang dibangsakan kepada adat. Ada yang kita nak bincang ni, yang dibangsakan kepada agama. Alhamdulillah, hujan. Kalau tak hujan mati pokok aku. Dah kering kontang dah. Sebulan setengah tak hujan. Itu dia yang dibangsakan kepada adat. Ambatar rabi'ul baqla. Menumbuhlah oleh hujan akan tumbuh-tumbuhan. Itu panggil majazun mursalun. Tebat. Alaqatuhu, perkara yang memindahkan kalam hakikat kepada majaz, sifat orang yang berkata. Kalau orang pakai kupiah, orang muslim, maknanya dia majaz. Kalau orang bukan Islam, maknanya hakikat. Dia i'tiqad air itulah yang menghidupkan. Orang muslim dah, dia i'tiqad Allah yang menghidupkan sebab dia air. Sebab yang itu panggil majaz, alaqatuhu sababiyah. Kita panggil ilmu majaz. Atau saya nak detail di rumah ya. Kita boleh bincang halus-halus. Bawa kambing sekok. Kita bincang apa kita makan. Habis kita bincang balik lapar makan. Kalau kambing tak ada, bincang lapar, kau baliklah makan habis. Qala Mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Iktikad, kerja hati, ambil daripada kalimah aqdun. Saya dah bincang awal-awal InsyaAllah saya dah. Kalau tak ingat, bapak ingat pun tak apa. InsyaAllah dia ingat lah kalau itu jam mengaji, itu jam ingat. Kalau dapat, Alhamdulillah. Itu betul-betul rezeki Allah Ta'ala kan. Saya mengaji pun banyak kali ni, bukan sekali ulang. Itu baik. Barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama. Itu baik. Barang tu pula, barang tu yang diambilkan dia daripada dalilnya yang diyakinkan. Kalau dalil tak yakin tak boleh. Dalam ilmu dunia Islam, dalil yakin, dalil mutawatir. Baik Al-Quran, riwayat, semua mutawatir. Tapi makna lafaz belum tentu mutawatir. Lafaz ni, satu orang ulama kata ni. Lafaz ni, lafaz yang sama. Ulama yang pertama kata A. Lafaz yang pertama juga, ulama yang kedua kata B. Mana dia khilafiyah, itu bukan mutawatir. Mana bukan dalil yakin. Sekali pun Al-Quran. Adapun Tariq datang dia yakin sebab mutawatir. Dihimpunkan secara mutawatir. Tapi makna lafaz sam'iyat menafikan akliyat, maka ditolak. Sebab tu banyak ulama berselisih pada maknanya. Maknanya dipanggil tidak mutawatir lafzan, maknan. Apa riwayatan mutawatir, lafzan maknan ghairu mutawatir. Tidak mutawatir tidak boleh jadikan dalil. Macam Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Ada ulama kata Tuhan di atas aras. Tapi ada ulama kata tidak. Mana panggil khilafiyah, bukan mutawatir. Maka kita nak pegang sehingga menyalahkan orang lain, dia panggil taksub. Atau kena jaga. Macam mazhab bukan suruh kita taksub. Mazhab suruh kita beribadat dengan dalil yang kuat. Tengok dalil aku. Aku satu masalah sampai 10 dalil, 20 dalil, 30 dalil. Engkau punya masalah, kau sembahyang satu dalil saja. Itu pun macam mana kau jumpa kat mana tak tahu kat internet. Kau jumpa kat kitab Bukhari Muslim, kau jumpa kat internet. Apa kau nak pegang yang mana? Itu dia masalah mazhab.
Bukan mana kau salah, kau tak betul, sesat, bid'ah, neraka. Macam neraka bapak dia punya, nanti muka dia. Ini bukan cara Islam. Nah, itu makna mazhab. Sebab tu mazhab mana ada gaduh. Anak-anak je gaduh kan. Pak dengan mak tak ada masalah kan. Mak masak apa masalah. Tapi anak-anak kata mak kau masak tak bagus. Bapak masak lagi sedap. Mak jadi gaduh kan sebenarnya kan. Anak-anak je gaduh, mak tak gaduh. Tadi panggil mazhab. Mana ada gaduh Syafi'i, Maliki, mana ada gaduh, tak ada. Sebab dia faham ma huwa makna al-mazhab. Ma huwa makna al-ijtihad. Betul dalam kaedah kita al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh membatalkan ijtihad orang lain, tak boleh. Kan ijtihad bukan kepada masalah mutawatir, masalah apa dia? Masyhur. Masalah dhanni. Itu panggil masalah ijtihad. Adapun dari ni tauhid tak boleh, mesti mutawatir. Walaupun Al-Quran kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ada ulama kata Ar-Rahman betul Tuhan atas arsy. Tak apa, mazhab dia. Ada mazhab kata dia bukan makna arsy mutlak, tak ada. Itu mana ada khilafiyah. Bila ada khilafiyah mana bukan mutawatir, maka reject. Tidak ada dibawakan dalil sebagai dalam bab tauhid, tak boleh. Itu maksud mana mutawatir, dalil yang diyakinkan akan dia. Wallahu a'lam. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Mesti yakin. Mesti mana yakin? Kalau hadis lafaznya datang dengan berturut-turut, riwayat yang mencukupi syarat dipanggil hadis mutawatir. Lafzan la makna. Sebab hadis mutawatir makna kadang-kadang memberi pahaman syaz. Sekalipun maknanya betul. Jangan hadis masyhur hadis ahad. Wallahu a'lam. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Itu dipanggil dalil yang diyakinkan akan dia. Dan bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala. Bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala. Gambaran dia yang dimaksudkan dengan zat Allah Ta'ala daripada sekira-kira barang yang wajib baginya. Barang yang wajib baginya itu hukum akal. Wajib baginya hukum akal. Kalimah bagi mana berjumpa dengan kalimah wajib itu hukum akli, mengismatkan kewajipan dengan akal. Kalau kalimah wajib berjumpa dengan kalimah atas itu wajib syar'i. Beza dia, mana mengismatkan hukum kewajipannya oleh syarak itu panggil wajib syar'i. Di belakang dibincangkan insya-Allah. Ini nak bagi nampak dulu. Takut nanti besok mengaji nampak ustaz dia masalah tak nampak pergi. Hanya bagi sikit-sikit gambaran. Wallahu a'lam. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Siapa main nasyid kat luar tu? Ada nasyid pula lah. Nanya apa tu ibu sayang. Allahu akbar. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Dan barang yang mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Dan barang yang harus baginya bagi Allah Ta'ala. Tu baca dipanggil tempat ilmunya. Baru kita boleh melekatkan sesuatu pada zat Tuhan. Baik. Dan pada segala rasul demikian juga. Yang wajib bagi Allah Ta'ala ada berapa? Bagi kaul mazhab yang pertama Abu Hasan Asy'ari 13. Kaul yang kedua kaul masyhur. Kaul yang pertama kaul rajih 20. 21 di sisi Imam Abu Bakar Al-Baqilani dan Imam Al-Haramain Fakhrul Razi, dan disokong oleh Imam Ibrahim As-Sunusi dalam kitab Matnul Barahin dia. Ditambah lepas 20 masuk putih lagi apa dia? Sifat idrak. Isti Abu Mansur Al-Maturidi selepas daripada 20 ditambah satu lagi apa dia? Aqwan. Sifat apa? Takwin. Itu 21 maknanya wallahu a'lam. Itu semua itu mazhab masyhur dipanggil. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala lagi. Dan barang yang mustahil tengok 13. Bagi kaul yang rajih 21. Bagi kaul masyhur tapi popular sebut 20. Dah. Dan barang yang harus baginya 1. Apa semua? 13 1 berapa? 27.
20, 20, 1, 41, 21, 21, 1. Apa? 43. Itulah ni. Habis tu. Jangan banyak sangat. Ni pun tak lepas tak ingat lagi. Banyak pun tak ingat lagi. Dalam mazhab lain 68. Itu mazhab besar sekali luar. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Dan pada segala rasul demikian juga. Mana yang wajib bagi rasul 4, yang mustahil atas rasul 4, yang harus satu berapa? Ada 9. 27 campur 9 berapa? 30, 36. 36 itulah terletak dalam ucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ada kalimat tu. Nah kan? Allah a'lam. Dia sebut saja la ilaha illallah, dia pecah dua. 27 tu pecah dua. Ada istighna, ada iftiqar. Apa ni semua iftiqar ni? Ngada-ngada. Mana ada dalam Quran hadis? Siapa cakap tak ada? Dia orang yang cakap tak ada. Sebab cara dia mengaji lain. Cara kita mengaji ikut memahami masalah ni. Maka jumpa firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Itu istighna, ghaniyyun hamid. Terkaya Tuhan, istighna terkaya Tuhan. Macam mana dia panggil kaya? Itu dibincang. Supaya jangan sama kaya Tuhan, kaya manusia sama, jangan. Iftiqar, apa mana iftiqar? Antumul fuqara ila Allah. Itu Quran tadi. Atau ijma' ulama menafsirkan mana itu dikehendaki istighna bagi Allah, iftiqar bagi Allah Taala. Itu kalau yang 27. Coba. Doktor dah pecah lah. Pada mazhab yang pada istighna ada berapa? Istighna ada 14. Adakah ada 16? Istighna. Ada 14. Lepas tu iftiqar ada berapa? Istighfar ada 12. Dah cuma 26. Campur satu harus 27. Allah a'lam. Kita bincang kemudian lah. Ini yang nampak lebih kurang dulu. Kau nampak cepat sangat, nanti ustaz bagi bunga habis. Bila sekarang ustaz kan. Ada pun mazhab yang kedua apa dia? Baik, 20. 20 harus, 20 wajib tentunya. Istighna ada berapa? 13, 26. Silap. Istilah ada berapa? 11, 22. Iftikar ada berapa? 9, 18. 18 sampai dengan 22, 40. Tambah 1, 41. Mana bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, dalam itu terkandung istighna dan iftikar. Perbincangan istighna iftikar, kitab saudara tak saya tahu apa. Kalau kitab saya surat 15. Kalau selepas habis perbincangan sekali semua baru masuk iftikar istighna. Sampai faham istighna, iftikar, masya-Allah. Itulah kemuncaknya tauhid. Itulah kemuncak dia. Itulah dia punya matlamat dia. Itulah natijah dia. Antumul fuqara ila Allah. Kamu semuanya fakir, berkehendak kepada Allah. Manusia, jin, pokok, hantu, malaikat, semua makhluk berkehendak kepada Allah. Jin nak kacau kita, minta izin dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak izinkan, dia tak kacau. Sebab dia nak bergerak, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Patut pun tak boleh bergerak melainkan dengan izin Allah Taala. Syaitan nak bergerak dengan izin Tuhan. Tuhan tak izin, tak ada kacau kita. Tiba-tiba Tuhan izin dia kacau kita. Kita kena ingat apa salah kita dengan Allah Taala. Itu sebabnya. Jangan pandang mama, jangan pandang dolar. Pandang kita ada salah dengan Allah. Sebab tu syaitan boleh kacau kita. Sebab Allah sayang kepada kita. Allah sayang kita lebih daripada mak bapak kita sayang kita. Tiba-tiba Allah izin. Kita ada anak, kita sayang. Kita tengok ada orang kacau anak kita. Kita bagi ke? Kita pergi ke? Tengok orang tu nak ajar anak kita makan dadah. Kita belasah, mana boleh bagi can. Kau yang kamu ni kacau anakku. Jangan. Benar. Begitu juga Allah Ta'ala ada sayang kita. Masya Allah. Tiba-tiba setan kacau dia biarkan. Macam mana gitu? Kita ada salah dengan bapak kita. Kesiasat lah. Aku dah lama tak sembahyang sunat contohnya. Aku dah lama tak baca Quran contoh dia. Aku dah lama tak zikir. Maka Tuhan datangkan syaitan. Sebab apa? Pendidikan aku sudah lemah. Sebab aku dah jauh dengan Tuhan. Maka Tuhan tak layan aku.
Dia kata, Tuhan aku nak kacau Mamat. Kacau lah. Aku pun tak ada yang mana kata, tak lah. Kacau. Kata dia jentik, dia tinggal dia. Gitu lah kan. Sebab iftiqar. Dia takkan buat apa-apa maka Tuhan izin. Kalau ahli sufi panggil setan ni, setan ni apa panggil? Sapu tangan. Yang buat kotak makan siapa? Kita. Yang buat comot siapa? Kita. Tempat letak comot kat mana? Sapu tangan. Sabar insya-Allah. Tahun 2020 sampai insya-Allah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Tak boleh memang. Semua itu makhluk Tuhan. Syaitan makhluk Tuhan. Semua makhluk Tuhan. Kalau Tuhan izin, kita siap. Tak boleh salah kita. Mesti. Orang tu membaca start membaca. Kita periksa tak lulus. Cuba cek apa sebab. Adakah salah kata periksa? Cara dia membaca tak kena. Contohnya begitu. Ini kita periksa tak betul. Itu salah. Tak ada kena. Kita yang cara membaca tak kena. Nanya Allah Ta'ala. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Habis dua masalah. Pertama sekali, bincang ilmu ini pada zat Allah. Yang kedua ni bincang pada segala Rasul. Dan yang ketiga pula, pada segala barang yang didatangkan diakan barang oleh Rasul. Seperti hari kiamat. Apa yang ada ke hari kiamat? Apa yang berlaku pada hari kiamat? Bila start hari kiamat? Perkara pertama-tama sekali pada hari kiamat apa dia? Semua dia bincang. Semua daripada hadis Nabi. Khabar mughayyabat. Titian satu mustaqim. Macam mana cerita dia? Neraka macam mana? Semua dah ada mazhab siap dah. Kita ambil mazhab, kita tafsir sendiri. Al-Quran kata macam ni. Kita faham macam tu. Kita tengok mazhab mana ambil dah. Lepas tu bila kita nak kata lagu tu, kita tengok. Ikut mazhab kita. Baru kita akan dapat selamat. Nanya? Saya nak mazhab Mu'tazilah. Mazhab Jabariyah. Nanya? Wallahu a'lam. Maksudnya tak boleh buat apa dah. Sebab semua hukum tu dah diambil oleh mazhab tu. Dah dimasukkan dalam mazhab mereka. Tak ada masalah apa. Tu baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Itu panggil. Bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala. Macam mana cara kita nak mengenal Tuhan. Sehingga akhirnya kita mencintai Allah Ta'ala. Dan kita percaya sekali apa yang Tuhan buat. Mengenal sifat segala Rasul. Sehingga kita kenal Rasul. Mencintai Rasul. Dan kita pertahan Rasul. Daripada dihina dan dimaki oleh manusia. Sama ada maksud itu baik pada muka rupanya. Ataupun baik pada batinnya. Tetap kita lawan. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Dan tu seperti hari kiamat. Dan lain hari kiamat. Apa dia? Daripada khabar titian suratul mustaqim. Daripada akhbar azabil qabri. Apa lagi? Banyaklah. Berkaitan dengan apa lagi? Surga neraka. Hud, syafa'at. Walan tajda li sunnati mustatillahi tabdila. Semua ada belaka baik dalam tu. Dan faedatun. Faedah kata dia. Faedah bahasa Arab bahasa Melayu. Faedah bahasa Arab bahasa Melayu. Bahasa Arab bahasa Melayu mana apa? Laba. Laba. Dia bahasa baku, labah kata dia. Bahasa baku kan. Pasal kita lama panggil laba, untung. Ini satu keuntungan kata dia. Apa yang menguntungkan tu? Ilmu ini kata dia. Tu apa tu? Betul ilmu ini. Betul. Sudah dapat ilmu apa? Ilmu ini. Kita nak silap. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Dan faedah ilmu ini kata dia, keuntungan ilmu ini tu dapat kemenangan. Dapat kemenangan dunia dan akhirat. Tu baik. Orang yang mengenali Tuhan dia akan dapat tenang. Adanya orang kelang kabut. Dia tenang saja sebab dia tahu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita rezeki datang daripada usaha kita. Nabi-nabi tak ada rezeki. Ada apa? Relax, steady je. Atuk kita dulu malah sekolah. Steady je. Jangan. Tak ada masalah rezeki. Anak berapa? 17.
Masya Allah. Kita sekolah tinggi, anak berapa? 5. Sikit sangat. Ini payahlah apalah. Kenapa? Tingkat kita makhluk lah segala-galanya. Bagaimana kata Imam Ahmad sedang duduk bersama-sama Imam Syafi'i. Tiba-tiba lalu Syaiban Ar-Rahmi, antara ulama sufi terkenal di zaman tabi'in. Maka berkata Ahmad bagi Imam Syafi'i, aku nak tanya orang tua ni masalah dia. Dia alim besar. Syaiban Ar-Rahmi. Imam Syafi'i, jangan tanya. Kau tanya kau teruk nanti, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu siapa dia, hebat dia tu. Imam Ahmad dah, aku mesti nak tanya dia juga. Maka dia tanya. Dia kata, ya Syekh. Ya, kata dia. Ada masalah aku nak tanya. Tanyalah. Apa hukum orang yang tertinggal 4 sujud dalam 4 rakaat? Mana betul 8 rakaat, 4 rakaat 8 sujud. Ini dia 4 sujud saja, lupa. Tu. Wajib atau dia azab, kata dia. Imam Ahmad dah kena azab sebab dia lalai. Dia tak ambil berat tentang agama dia. Dia tak percaya dengan Tuhan dia. Dia lalai, kena azab. Pengsan Imam Ahmad. Oh, Masya Allah. Orang dulu dengar azab pengsan. Orang sekarang dengar azab, dia apa tu? Allahu Akbar. Dengar. Sedar dia. Sedar. Lepas tu dia tanya balik. Ya Syekh. Ya, kata dia. Dengar. Bagi 40 ekor kambing, berapa zakat? Dia tanya, kau nak tanya mazhab apa? Imam Ahmad kata, mazhab ada lain ke? Lain. Mazhab ada 2. Mazhab apa dia? Mazhab yang mengatakan kambing 40 ekor, 1 ekor kena korbankan apa? Zakat. Mazhab yang kedua, tak ada zakat bagi dia. Tak ada zakat bagi dia. Walaupun kambing dia banyak. Kenapa? Sebab dia menjadikan harta tu bukan dia punya, Allah Ta'ala punya. Orang datang minta saja, bagi. Datang minta saja, bagi. Nabi Muhammad simpan harta 100 hari untuk satu setahun punya makanan, simpan kat rumah. Orang datang minta, bagi. Minta, bagi. Minta, bagi. Minta, habis dah. Tak ada benda nak minta apa. Sebab tu Nabi kata, nanu ma'asyirul anbiya la nurisu. Tidak mempusaka apa-apa. Habis. Kenapa jadi gitu? Sebab dia percaya yang dia dapat itu amanah Allah, bukan harta dia dah. Tu demo, kita jangan tiru-tiru pasal termenung begitu. Mana kau punya kereta dia bagi orang, mana kau punya bagi orang. Waktu kau pakai adalah bus kacopper. Benar tu. Itu jangan tiru-tiru, tak boleh. Ini bapak wali lain. Ini bapak wali je cerita. Kita cuma wali nikah saja. Dia wali Allah lain. Contoh nak cerita bagaimana sifat mereka dengan agama Tuhan. Ingat? Aku pengen dapat kemenangan. Tak ada sedih, tak ada apa. Kita tak boleh. Sebab kita bersampai kepada makam ilmu ini. Mereka sudah sampai makam ilmu ini. Mereka dah betul-betul kenal Tuhan. Dia akan dapat kemenangan. Dia tak ada sikit pun sedih. Tak ada apa-apa lagi. Akhirnya jangan tiru-tiru, jangan. Memang kompom, termenung. Termenung kohol lagi. Telefon ustaz buat air tawar. Mampu aku nak jawab. Dia jangan tiru-tiru. Pasal ni tengok orang yang sudah sampai kepada makam ilmu tauhid yang sebenar. Kita belum lagi. Kita cerita yang sedap. Itu beza. Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala baik. Dan beruntunglah oleh yang mengetahui ilmu ini selama-lamanya. Tak ada masalah apa dia. Dia tahu dah Tuhan kehendak. Itu pada azali macam ni. Begini. Benar tak apa-apa dengar. Tu wallahu alam dah. Dan kata masalah kita rahimahullah ta'ala, dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kata dah. Sedang lebih dah. Kau nak tambah lagi. Mampu aku ni. Ada salam apa saja? Tak ada apa soalan ni. Alhamdulillah selamat saya. Ya, pertama ni kurang sikit soalan ni, insya-Allah. Muslimat tak ada masalah apa ya? Alhamdulillah ustaz bakir. Muslimin sebelah sini nampak muka qadi, sebelah sini nampak mufti. Alhamdulillah tak ada masalah apa. Ada ke? Ada bunyi tu. Apa dia? Siapa panggil ustaz ni? Ada soalan ke? Tak ada? Hilang ada. Mula dia berani takut balik. Berapa bulan ini? 20? 30 Warisan ni?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah betul? Ya. Ya, tak ada masalah. Boleh kita yakin, boleh yakin, tak ada masalah. Itu dia. Soalan yang paling baik sekali. Ini soalan PhD saya ni, bukan soalan ni. Saya mengaji tak ada PhD. Mengaji pondok, tanya PhD, tadi dah jawab saya. Ingat? Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mula-mula sekali ialah iman. Baik, bila kita ada iman, kita ada dalil berkaitan dengan benda yang kita percaya. Baik, dalil yang kita percaya dengan perkara yang kita iktikad tu disokong oleh dalil, disokong oleh dalil, disokong oleh dalil, itu dipanggil yakin. Baik. Contohnya kita kata Allah ada. Contohnya kita ambil satu dalil. Syaitan mari kacau kita. Dia lawan dalil kita tu. Kita ada dalil yang kedua, lawan pula balik. Syaitan kacau lagi, kita lawan dalil yang ketiga. Akhir kita tak boleh buat apa. Itu dia panggil yakin. Yakin bahasa Arab, bahasa Melayu makna apa? Bahasa Melayu makna apa yakin? Demo ni bukan orang Melayu ke? Saya lain, saya Jawa, kalau tak tahu pun tak apa. Dia tanya orang Melayu. Yakin bahasa kita makna teguh. Iqan, teguh. Bukan air condition dah. Iqan bahasa Arab makna teguh. Mana kita punya dalil, kepercayaan kita disokong oleh dalil. Di sisi ulama sufi dia tak panggil yakin, dia panggil tahqiq. Tahqiq mana orang tu mempunyai i'tikad yang sebenar. Apa makna i'tikad sebenar? Dia tahu benda tu dan dia ada simpan dalil bukti yang menunjukkan apa yang dia i'tikad tu betul. Itu panggil tahqiq. Baik, bila dia tahqiq, dia sokong pula dalil yang kedua dan yang ketiga, dia panggil apa lagi pula? Arif billah. Itu dia tanya. Maka syaitan lagi, manusia mari tipu dia. Alamat, muda lagi, besok tu boleh taubat. Rotan kau mati besok bertaubat. Kita dalil kekuatan untuk mengawal iman kita daripada rosak. Itu dia panggil yakin. Dalil. Kalau kita punya iman tak ada dalil, tu dia tak panggil iman. Walaupun kita kata Tuhan ada, dia tak panggil iman, dia panggil taklid. Kalau kita membenarkan ada Tuhan dengan kata orang, begitu kan? Taklid dia pecah dua. Taklid sifat, taklid zat. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Tapi kita bagi mukadimah dah hari ni. Ingat? Itu taklid zat, taklid sifat. Baik, kalau misalnya kata Tuhan ada, tu rasa-rasanya, itu dia panggil waham. Ada kan? Tuhan ada. Apa dalil dia? Aku pun tak tahu. Itu jahil. Pecah dua. Jahil basit, jahil murakkab. Kan? Tu macam Zulkifli Nordin tu jahil murakkab. Tu dia tu jahil murakkab. Dia tak tahu kemudian. Dia nak bincang. Ngajilah dulu. Ngaji ni 6 tahun ambil PhD dekat Istim Melaya ke dekat UAE kemudian barulah bincang ni. Ngaji dah budak dekat hudud tak kena apa semua, cantik muka aku. Kan? Tu panggil jahil murakkab. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Dua jahil. Sama dia tak tahu, yang kedua dia tak tahu dia tak tahu. Dua jahil. Bersusun dua jahil, dia panggil murakkabun. Panggil. Kalau tak tahu macam kita tak tahu, kita diam saja. Apa hukum Ustaz? Wallahu a'lam. Atau panggil jahil basit, maka wajib atas kita kena belajar sehingga tahu. Kan? Jahil murakkab lebih bahaya daripada dadah lagi. Dadah ni membinasakan diri. Jahil murakkab dia masih mukmin. Ada pun yang murakkab membawa kepada kufur. Waliyazubillah. Bahaya jahil murakkab. Masya-Allah. Allahu a'lam sekadar. Itu pendapat saya lah. Baik. Itulah bukan makna yakin dah kan. Terkesan itu biasalah buat sate di tepi pinggan kat masa insya-Allah jam cerita. Ada kitab depan Kitabul Yakin kerana Syekh Ibn Arabi cukup best. Sudah cari kitab nama dia Kitabul Yakin. Kadangan Ibn Arabi memang cukup best. Dia bagi tiap-tiap satu perkara tu 10 dalil sokong. Makna yakin, macam manakah bukti orang yakin semua. Tapi kita ada bahasa Arab. Beli kitab tu, tadi orang yang main bahasa Arab terjemah. Jangan jawab Ustaz kalau pisang pun action dia, orang tak boleh main mati action yang macam accident kan. Itu kan? Ustaz action dia cari orang yang main bahasa Arab, dia terjemah. Waktu cari orang yang faham ilmu berkaitan tafsir hadis, suruh dia ajar. Itu kaedah dia. Terjemah tak ada masalah. Orang ahli bahasa Arab pun tak apa.
Dia mengajar bahasa Arab di Azhar ke di mana. Ada tahu ni bahasa ni tuan-tuan dia. Qarinah lagu ni terjemah makna apa. Kalau belaga di antara kalimah ni terjemah makna apa. Itu semua ada ilmu dalam bahasa Arab. Lepas tu dia nak huruf dia tak pandai. Sebab bukan bidang dia. Kalau dia belagak-belagak pandai, tu jahil merekap dia ada bagi. Cari ustaz pula yang belajar ilmu bagaimana mengenal hadis Rasulullah untuk dipahamkan lafaznya, fahamkan maknanya. Tempat lain pula mengaji kan. Itu terang insya-Allah tak ada masalah. Kena cari kitabul yakin. Karangan Ibn Arabi. Wallahu a'lam. Ada soalan lain tak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فكهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.